Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, kamu semua hari ini apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam, sihat cikgu. Alhamdulillah. Okay, saya harap kamu semua terus bersemangatlah untuk belajar dalam keadaan endemik ni. Okay, di mana kita semua masih meneruskan pembelajaran kita secara online. Baik, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru. Tetapi sebelum itu, okay, saya akan tunjukkan beberapa petikan dan saya akan minta kamu untuk bacakanlah petikan tu. Jadi, selepas kamu bacanya, saya akan minta kamu um, beri pendapat tentang perbezaan antara petikan-petikan yang telah saya tunjukkan. Okey, untuk petikan yang pertama. Okey, Okey saya cikgu. akan minta Ainatul lah untuk tolong bacakan. Okey. Petikan 1. Plastik ialah bahan sintetik yang dapat dibentuk dan diacu dengan mudah. Lazimnya, plastik diperbuat dengan menyatukan atom karbon dan atom hidrogen. Gabungan ini membentuk molekul etina yang boleh disatukan untuk menghasilkan plastik yang dikenali sebagai polietina. Baik. Okey, untuk petikan kedua pula, teruskan. Petikan 2. Maybank menjadi rakan perbankan American Express pertama di dunia untuk memperkenalkan kad American Express Platinum baharu. Kad kelulitahan karat itu direka untuk mendefinisikan semula kemewahan untuk pelancongan global dengan akses eksklusif dan pengalaman unik. Baik, teruskan pula dengan petikan yang ketiga. Petikan 3. Perkara 10. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Tertakluk kepada fasal 2, 3 dan 4. Tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. B. Semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata. C. Semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Baik, untuk petikan yang terakhir, okey, teruskan. Petikan keempat. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, iaitu dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi Muslim yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan di akhirat. Okey. Baik, terima kasih kepada saudari Ainatul kerana sudi untuk membacanya. Baik, pada semua pelajar, apa yang kamu dapat, okey, apa yang kamu faham tentang keempat-empat petikan ni? Okey, dari segi perbezaan. Okey, mungkin petikan pertama ini membincangkan aspek ataupun bidang-bidang tertentu. Begitu juga dengan petikan kedua dan seterusnya. Jadi untuk petikan pertama, agak-agak apa yang petikan ini katakan, okey, mengenai apa? Boleh tak siapa-siapa tolong jawabkan? Saya cikgu, saya boleh bagi tahu. Okey, Petikan apa itu? pertama ni dia cakap pasal sains. Dia Okey, cakap pasal sains. plastik. Okey. Okey, baik, betul. Okey, untuk petikan yang kedua pula. Agak-agak ianya tentang apa? Dia macam tentang macam kewangan, ekonomi kot cikgu. Okey, tak apa. Kita teruskan pula dengan petikan yang ketiga. Yang ketiga ni saya tahu tentang undang-undang. Undang-undang. Okey, tak apa. Okey, seterusnya untuk petikan yang terakhir. Petikan yang keempat ni tentang agama. Tentang agama. Tentang agama. Baik. Jadi, perbezaan untuk setiap petikan ni ialah kita sebut ia sebagai laras bahasa lah. Jadi untuk petikan yang pertama ni, kita sebut ia sebagai laras bahasa sains. Di mana ianya adalah terdapat istilah-istilah sains. Betul tak, Anatul? Ya, Sebab tu betul tu kamu kata cikgu. ia laras sains kan? Okey. Betul. Untuk petikan kedua pula, okey, kita sebut ia sebagai laras bahasa ekonomi. Dan yang petikan ketiga, kita sebut sebagai laras bahasa undang-undang. Manakala untuk petikan yang keempat, ialah laras bahasa agama. Jadi, untuk pembelajaran kita bagi topik baharu ini ialah kita akan belajar tentang laras bahasa dengan lebih mendalam lah. Okey. Jadi, selepas ini
kita akan pergi lihat kepada definisi dan juga konsep laras bahasa dan kita akan pergi dengan lebih mendalam tentang laras bahasa sains, apa itu laras bahasa ekonomi, laras bahasa undang-undang dan laras bahasa agama. Baik. Okey, baik kelas. Kita akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya iaitu definisi laras bahasa. Baik, untuk definisi yang pertama boleh tak saya minta sesiapa untuk bacakan? Mungkin Yong Pei Ling? Ya, cikgu, boleh. Okey, teruskan. Menurut Halliday 1968, mendefinisikan laras bahasa sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi. Beliau menyatakan laras bahasa berubah-ubah mengikut situasi. Jika diamati perlakuan bahasa yang ada dalam berbagai konteks, didapati faktor kelainan dan jenis-jenis bahasa yang digunakan disesuaikan dengan situasi yang berlainan. Baik, terima kasih Yong. Seterusnya boleh tak saya nak minta Bun untuk bacakan definisi yang kedua? Okey, boleh cikgu. Menurut Nisafia Karim 1982, mendefinisikan laras bahasa sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Sesuatu laras bahasa bermaksud variasi bahasa yang dipilih daripada sekumpulan variasi yang ada pada tiap-tiap penutur. Jumlah laras bahasa yang wujud dalam sesebuah masyarakat bergantung kepada kemunculan situasi penggunaan bahasa itu sendiri. Penggunaan bahasa berubah mengikut konteks, bidang dan peringkat sosial. Okey. Baik, terima kasih Bun dan juga Yong Pei Ling. Baik, jadi daripada kedua-dua definisi tersebut, kita dapat simpulkan apa itu laras bahasa secara umum. Kita katakan ialah kelainan bahasa yang wujud disebabkan perbezaan situasi sosial dalam penggunaannya. Mengikut ahli bahasa yang sealiran dengan Halliday, kelainan sesuatu laras bukannya disebabkan faktor pengguna tetapi berdasarkan penggunaannya. Baik, untuk subtopik yang seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis laras bahasa. Baik, untuk kelas pada hari ini, kita akan belajar 4 jenis laras bahasa terlebih dahulu dan seterusnya kita akan sambung kepada kelas yang akan datang. Baik, hari ini kita akan fokus kepada laras bahasa sains, ekonomi, undang-undang dan agama. Baik, untuk laras bahasa yang pertama, iaitu laras bahasa sains. Definisi laras bahasa sains ialah ia merupakan laras yang memperlihatkan ciri-ciri yang khusus yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan sains dan juga teknologi. Baik, ciri-ciri yang terdapat pada laras bahasa sains ini ialah penulisannya banyak menggunakan kata nama dan ragam ayat pasif, ada penggunaan formula atau rumus yang berkaitan dengan sains, penulisannya bersifat saintifik, formal, objektif dan mementingkan ketepatan makna. Di samping maklumat yang disampaikan adalah berdasarkan kajian, fakta dan juga eksperimen. Dan ciri-ciri yang terakhir untuk laras bahasa ini ialah penggunaan perkataannya tepat dan meninggalkan kata-kata yang lewah. Jadi, kamu boleh faham tak apa itu laras bahasa sains? Kelas? Boleh, cikgu. Okey, baik. Saya akan teruskan pula dengan laras bahasa ekonomi. Laras bahasa ekonomi definisinya yang sama juga seperti laras bahasa sains, cuma ianya digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Baik, sama seperti laras sains tadi, ia juga mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Iaitu yang pertama, fakta yang diberikan benar-benar berdasarkan bukti dalam bentuk data dan statistik. Kemudian gaya kepengarangannya baik dan unsur-unsur kohesi dan koheren, jelas dan terkawal. Penulisannya juga banyak menggunakan graf, carta dan jadual untuk memaparkan maklumat tertentu. Contohnya kadar kenaikan dan penurunan harga barangan. Dan ciri yang terakhir untuk laras bahasa ekonomi ini ialah maklumat yang disampaikan secara tersusun, jelas dan eksplisit. Baik, setakat ini kamu boleh faham tak apa itu laras bahasa ekonomi berbanding dengan Boleh, laras bahasa cikgu. sains tadi? Boleh ke? Dua-dua boleh faham. Boleh. Baik, kelas.
Sekiranya faham, kita akan pergi pula kepada laras bahasa yang ketiga, iaitu laras bahasa undang-undang. Baik, laras bahasa undang-undang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang. Menurut Abdullah Hassan, laras bahasa undang-undang digunakan oleh orang yang terlibat dalam bidang perundangan seperti peguam, hakim dan pendakwa raya apabila mereka menulis atau bercakap mengenai undang-undang sesama mereka. Baik, bagi laras bahasa undang-undang ini, ia mempunyai ciri yang paling banyak berbanding laras bahasa yang lain. Iaitu yang pertama, ia mementingkan kepersisan, keobjektifan, kejelasan dan keperincian. Seterusnya, laras bahasa ini lazim menggunakan ayat majmuk yang panjang sehingga tidak begitu mementingkan ketepatan tata bahasa. Ciri seterusnya ialah ia menggunakan banyak istilah dan kosakata bahasa pinjaman, terutamanya bahasa Inggeris dan bahasa Latin. Dan ia juga mempunyai cara pembahagian yang tertentu dalam penulisan seperti adanya bahagian, section, subsection, fasal, perkara dan sebagainya. Ciri seterusnya ialah ia menggunakan penomboran yang sistematik, mempunyai nota tepi atau catatan tepi. Ia juga mencatatkan rujukan silang pada tempat-tempat tertentu dan akhir sekali ciri-ciri bagi laras bahasa undang-undang ini ialah ia tiada graf, gambar, unsur metafora, kiasan, peribahasa dan sebagainya. Baik, kamu boleh faham ke apa itu laras bahasa undang-undang? Boleh, Cikgu. Jelas kan? Okey. Jelas. Baik. Dan untuk laras bahasa terakhir yang kita akan belajar pada kelas hari ini ialah laras bahasa agama. Okey, laras bahasa agama ini digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Seperti mana kandungan yang di dalam laras bahasa agama ini meliputi aspek agama dan perkara berkaitan dengan agama. Baik, seperti laras bahasa yang lain, ia juga mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri, iaitu teks yang diungkapkan untuk memperkatakan hal ehwal agama. Kemudian ia juga menggunakan tamsil dan ibarat untuk memberikan pengajaran dan penjelasan, banyak memberikan tafsiran mengenai sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis, banyak pengaruh bahasa Arab yang amat ketara, terutamanya dari segi struktur ayat dan kosakata. Seterusnya, ia menggunakan istilah agama dan ayat yang digunakan pada laras bahasa agama ini juga ialah ayat yang panjang-panjang. Jadi saya harap kamu semua dapat bezakanlah antara keempat-empat laras bahasa yang kita telah bincangkan tadi. Kamu semua boleh faham kan? Boleh. Boleh. Baik, kalau kamu faham, saya nak tunjukkanlah beberapa soalan, jadi saya nak minta kamu jawabkan sahaja apa jenis laras bahasa yang terdapat pada teks tersebut. Boleh ke? Boleh, Cikgu. Baik, okey. Saya akan tunjukkan soalan yang pertama. Baik kelas, cuba kamu bacakan secara sembita selalu dan cuba kamu teka apakah laras bahasa yang digunakan untuk petikan ini. Ada siapa-siapa boleh tolong nak jawabkan ke? Cikgu, saya tahu. Yong, okey, silakan. Ini ialah laras saiz. Sains. Okey, mari kita lihat betul atau tidak. Baik, betul. Okey, ini ialah laras sains iaitu spesifik kepada bidang kimia. Baik, nampaknya kamu fahamlah. Okey, apa itu laras sains kan? Kerana ianya terdapat penggunaan istilah-istilah sains. Betul ke tidak? Ya. Okey, baik. Kemudian saya akan teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, cuba kamu baca semita selalu dan kamu berikan jawapan laras bahasa yang digunakan. Cikgu, adakah ini ialah laras ekonomi? Laras ekonomi. Okey, mari kita lihat jawapannya. Baik, betul. Okey. Kenapa kamu kata ia laras ekonomi, Yong? Sebab dia ada itu peratusan naik dan ada perbandingan antara dua nombor macam berkaitan dengan ekonomi, saham tu semua. Okey, baik, betul. Atau dengan lebih mudah kita katakan ia petikan ini terdapat istilah-istilah yang menggunakan bidang ekonomi lah. Okey, macam tu. Boleh faham kan?
Boleh, cikgu. Okey. Okey, seterusnya soalan. Baik. Okey, ini agak-agak kamu ianya laras bahasa apa? Mungkin sekali Saya tengok tahu. kamu boleh jawab kan apa dia. Okey. Boleh. Ini ialah undang-undang. Oh, undang-undang. Betul. Mari kita lihat jawapan. Ya, betul. Sebab apa? Ya jelaslah terdapat istilah macam perkara, sistem penomoran dan sebagainya. Jadi ini ialah laras bahasa undang-undang. Baik, soalan yang terakhir. Okey, ini mungkin kamu boleh agaklah sekiranya ini laras Ini bahasa apa. Mungkin tentang agama. agama, betul. Okey, jadi ini ialah laras bahasa agama lah. Jadi, okey, memandangkan kamu berjaya menjawab soalan keempat-empat soalan ini dengan baik, maknanya saya beranggapan bahawa kamu sudah fahamlah, okey, apa itu laras bahasa sains, laras bahasa ekonomi, laras bahasa undang-undang dan laras bahasa agama. Okey, kamu rasa untuk ini susah ke senang? Saya rasa senang. Ya, senang sahaja. Okey. Jadi saya beranggapan bahawa kamu semua fahamlah dan kamu dapat bezakan ciri-ciri yang terdapat pada setiap laras. Jadi saya rasa kita akan berhenti setakat ini dahulu. Okey. Kita ada 4 lagi laras yang kita akan belajarlah pada kelas yang akan datang. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua kerana memberikan kerjasama yang baik. Okey, siapa yang jawab tu walaupun kita jawab mungkin kita tidak yakin sama ada jawapan kita itu betul atau tidak, tetapi saya ucapkan tahniahlah kerana kamu berani untuk melontarkan jawapan kamu. Okey, itu yang kita perlu latihkan dalam diri kita supaya kita berani untuk bercakap walaupun perkara itu mungkin kita tidak yakin betul atau salah. Okey, saya rasa setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini dan saya harap kamu semua dapat meneruskan pembacaan lah tentang 4 lagi laras yang kita akan belajar, okey, supaya kelas yang akan datang kamu semua dapat gambaran awal. Jadi saya harap kamu semua jaga dirilah di rumah. Okey, baik-baik. Sekian, saya rasa setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Baik, sama-sama.